Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Nur Atika Syakira binti Muhammad selaku moderator dalam sesi temu bual kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita yang sudi hadir pada hari ini. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita berkenalan dahulu dengan panel-panel kita yang cantik molek ini. Panel kita yang pertama ialah Cik Aziati, pengarah daripada Kelab Harmoni. Panel kita yang kedua ialah Cik Amalina, pengarah daripada Kelab Pautan Mahabbah. Dan panel kita yang ketiga ialah Cik Basyah, seorang yang menerima dalam projek Prihatin. Sebagai isu cadangan diwar-warkan dalam akhbar, banyak diwar-warkan dalam akhbar dan kita sebagai orang awam perlu prihatin dan menghulurkan bantuan kepada mereka. Jadi projek ini adalah projek untuk membantu dan menghulurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan, terutama kepada golongan gelandangan. Jadi saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama, Cik Aziati. Bagaimanakah Cik Aziati mendapat inspirasi dan juga apakah tujuan projek ini dijalankan? Dipersilakan Cik Aziati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Berdasarkan soalan yang diutarakan, sejujurnya projek ini tercetus dan terinspirasi daripada seorang tokoh dermawan dan agamawan, iaitu Ustaz Abid Liu, seorang pendakwah yang berbangsa Cina yang telah banyak menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan serta menyatuni fakir miskin, golongan gelandangan, remaja dan golongan LGBTQ. Walaupun beliau seorang yang baru memeluk agama Islam, tetapi semangat dan keazamannya yang tinggi telah menginspirasikan saya. Dan saya juga berpendapat jika seorang mu'allaf boleh melakukan hal demikian, sudah pasti saya yang telah mewarisi Islam sejak kecil juga boleh melakukan hal tersebut. Jadi tujuan utama pelaksanaan projek ini adalah untuk meringankan beban dan memenuhi keperluan golongan gelandangan serta golongan yang terpinggir di sekitar Bandar Kuala Lumpur yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Projek Siswa Prihatin ini ibarat sambil menyelam minum air, kerana di samping menyampaikan bantuan, kami juga menyasarkan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Terima kasih Cik Aziati di atas penerangan yang sangat jelas dan juga betapa mulianya hati Cik Aziati dalam melaksanakan projek untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan ini. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Cik Amalina, bagaimanakah Cik Amalina boleh mendapat idea untuk berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan Cik Aziati yang merupakan pengarah daripada Kelab Harmoni. Dipersilakan Cik Amalina. Okey, terima kasih kepada moderator Cik Atika atas soalan tersebut. Baiklah, bagaimana tercetusnya idea untuk saya bekerjasama dengan Kelab Harmoni untuk menjayakan program Siswa Prihatin ini? Yang pertama kerana matlamat dari Kelab Harmoni dan kelab saya iaitu Tautan Mahabbah ialah sentiasa menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Jadi saya fikir ada baiknya jika kami berganding bahu, kami bekerjasama untuk mencapai matlamat tersebut. Yang kedua, terdapat banyak kelebihan apabila kami bekerjasama untuk menjayakan program ini. Antaranya ialah peratus untuk mendapatkan komiti, fasilitator, sukarelawan dan sumbangan itu sendiri lebih tinggi. Kami dapat sasarkan lebih ramai pelajar untuk menyertai program ini kerana melibatkan dua kelab yang besar dan berpengaruh di universiti itu tersendiri. Soalan yang kedua, adakah program ini mendapat sambutan dari orang ramai? Alhamdulillah ya, projek ini mendapat sambutan dari orang ramai dari segi
tenaga, dana, sumbangan dan sebagainya. Ramai pelajar yang menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan dan ada juga yang turut memberikan dana dan sumbangan untuk menjayakan program ini. Saya berasa sangat terharu kerana ramai anak muda yang cakna dan prihatin terhadap program sebegini. Itu sahaja. Terima kasih Cik Amalina di atas penerangan yang sangat jelas, dan saya berharap agar golongan remaja dapat mengambil intipati daripada kata-kata Cik Amalina tadi, dan juga sebagaimana peribahasa berkata, bersama kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi bekerjasamalah untuk menjayakan sesuatu projek. Jadi seterusnya saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang ketiga, Cik Batrisya. Bagaimanakah perasaan Cik Batrisya apabila menerima bantuan dalam projek ini yang merupakan Terima kasih Cik Atika kepada moderator. Alhamdulillah, saya berasa gembira dan sangat-sangat bersyukur serta berasa sangat terharu kerana rupa-rupanya masih ada masyarakat di luar sana, iaitu seperti pihak-pihak Encik Atika, Encik Amalina dan Cik Aziati yang prihatin terhadap golongan gelandangan seperti kami. Terima kasih. Terima kasih Cik Batrisya di atas luahan perasaan terhadap bantuan yang diberikan. Seterusnya kita kembali kepada panel kita yang pertama. Ada kenyataan yang menyatakan bahawa terdapat ramai masyarakat yang menganggap bahawa projek ataupun bantuan seperti ini dapat melahirkan golongan masyarakat yang malas untuk berusaha dan mencari rezeki mereka sendiri. Jadi apakah pendapat Cik Aziati mengenai kenyataan ini? Dipersilakan Cik Aziati. Terima kasih saudari moderator. Saya berpendapat bahawa anggapan dan pandangan tersebut adalah salah kerana jika wujud pandangan sebegini, maka tidak akan ada penubuhan-penubuhan NGO dan sukarelawan yang sanggup membantu dan menghulurkan bantuan secara percuma. Sebaliknya, projek-projek dan kerja-kerja sebegini sebenarnya dianggap sebagai batu loncatan dan alternatif kepada golongan gelandangan untuk keluar daripada dunia gelandangan dan seterusnya menjalani kehidupan yang normal seperti masyarakat yang lain. Berdasarkan pengalaman saya, golongan gelandangan ini bukanlah golongan yang malas, tetapi mereka sudah berusaha sehabis mampu mereka untuk mencari rezeki dan pekerjaan yang halal, tetapi disebabkan latar belakang mereka yang kurang bernasib baik, mereka sukar diterima. Tambahan pula, wujud sesetengah pihak yang hanya menilai mereka dari segi luaran dan tidak menilai dari segi potensi yang mereka miliki. Jadi melalui program sebegini dapat memberi inspirasi kepada golongan gelandangan serta mengubah persepsi masyarakat terhadap gelandangan. Terima kasih Cik Aziati di atas isi-isi penting yang perlu kita ambil, dan juga terdapat banyak manfaat yang boleh kita ambil daripada kata-kata Cik Aziati tadi. Sebagai masyarakat, kita tidak boleh berfikiran negatif dan kita hendaklah membantu golongan yang memerlukan dan bekerjasama dalam membantu mereka. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Cik Amalina berkenaan sebagai seorang mahasiswa perlu membahagikan masa dalam pengurusan projek dan juga dalam pembelajaran. Jadi pada pendapat Cik Amalina, jadi apakah tips ataupun cara untuk menguruskan masa dengan baik bagi membahagikan masa dalam projek dan juga pembelajaran? Dipersilakan Cik Amalina.
Okey, baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Soalan dari Cik Atika ini seringkali disoal kepada saya dari pelajar luar, bagaimana saya membahagikan masa untuk menguruskan projek dan pembelajaran. Baiklah, mengikut pengalaman saya seorang yang sangat suka menyusun jadual harian saya. Saya akan listkan segala aktiviti dan kerja saya, dan saya juga akan tetapkan masa untuk saya siapkan kerja-kerja tersebut. Kerana percayalah, apabila kita apabila kita listkan semua kerja-kerja kita, kita tetapkan masa untuk kita siapkan, segala kerja dan aktiviti kita akan lebih teratur, mudah dan dapat disiapkan pada masa yang kita tetapkan, berbanding jika kita melakukan kerja last minute tanpa ada perancangan jadual. Dan bagi saya, program ini sangat memberi kesan yang baik kepada saya, khususnya sebagai seorang pelajar. Kerana saya dapat belajar pelbagai ilmu baru dan dapat pengalaman yang menarik sepanjang menjayakan program ini. Bagi saya, amat pentinglah bagi pelajar untuk mencari ilmu-ilmu baru dan pengalaman-pengalaman sepanjang belajar di universiti ini. Dan saya tidak masukkan di sini mencari pelbagai pengalaman sehingga mengabaikan pelajaran, tidak. Tetapi kedua-duanya sangat penting, mencari pengalaman dalam program dan juga belajar kepada kita sebagai seorang pelajar. Jadi susunlah masa kita dengan baik. Itu sahaja. Terima kasih Cik Amalina di atas tips-tips yang menarik yang boleh golongan remaja ambil dan juga praktiskan dalam kehidupan seharian mereka. Janganlah kita menjadi seorang mahasiswa yang 3K, kelas, katil dan juga kafe, tapi jadilah pelajar yang aktif dalam berkhidmat kepada masyarakat melalui kelab-kelab yang ada di dalam universiti. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Cik Batrisya, adakah bantuan seperti ini dapat membantu sedikit sebanyak memenuhi keperluan Cik Batrisya? Dipersilakan Cik Batrisya. Baiklah Cik Atika, Alhamdulillah melalui kelas tarbiyah yang dianjurkan oleh pihak Cik Aziati dan Cik Amalina, saya dapat belajar tanpa rasa malu kerana dalam program ini saya dapat bertanya dan belajar dengan rasa bebas tanpa saya perlu memikirkan pandangan rendah dan pandangan serong orang lain, iaitu masyarakat umum di luar sana terhadap golongan gelandangan. Dan melalui bantuan pakaian serta bantuan makanan dan pakaian yang dihulurkan, saya dan rakan-rakan yang senasib dengan saya dapat meneruskan kehidupan seharian kami dengan lebih baik dan selesa. Terima kasih Cik Batrisya di atas penerangan yang sangat jelas, dan saya berharap agar program ataupun projek seperti ini dapat berterusan. Okey, seterusnya saya ingin bertanyakan harapan dan juga pesanan Cik Aziati kepada masyarakat di luar sana tentang projek yang dijalankan ini. Dipersilakan Cik Aziati. Okey, terima kasih saudari moderator Cik Atika. Saya berharap daripada projek Siswa Prihatin ini dapat merapatkan lagi juran antara masyarakat, khususnya golongan mahasiswa dan mahasiswi dengan golongan gelandangan, dan seterusnya menjadikan mereka lebih prihatin dalam menyatuni golongan tersebut. Dan saya juga berharap dari program sebegini lebih ramai golongan gelandangan dapat dibantu dan dapat mengeluarkan mereka daripada dunia gelandangan dan seterusnya mengurangkan isu gelandangan di Malaysia. Saya akhiri kata-kata saya dengan satu pepatah Melayu, yang capek menghalau ayam, yang pekak membakar meriam, yang kurak mengiang buluh, yang buta menghembus tepung, dan yang sempurna semestinya lebih berperanan dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Aziati di atas pantun yang sangat menarik, dan juga boleh masyarakat di luar sana mengambil manfaat daripada kata-kata Cik Aziati tadi.
Untuk seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan yang sama kepada Cik Amalina. Apakah harapan dan juga kata-kata Cik Amalina kepada masyarakat di luar sana? Dipersilakan Cik Amalina. Baiklah, terima kasih kepada moderator Cik Atika. Apa yang dapat saya simpulkan daripada program ini ialah saya dapat lihat bahawa sebenarnya ramai anak-anak muda yang cakna dan prihatin terhadap program sebegini. Mereka sangat mengambil berat, dengan mengambil berat terhadap kebajikan golongan-golongan seperti ini. Cuma kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana untuk menzahirkan keprihatinan mereka, Jadi dengan adanya program-program sebegini dapat memberi peluang kepada mereka untuk sama-sama memberi sumbangan bagi golongan-golongan yang memerlukan. Jadi saya sangat berharap kepada semua supaya terus cakna, prihatin dan sama-sama menghulurkan bantuan kepada golongan-golongan seperti ini di negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya akhiri kata-kata saya dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud manusia yang paling baik ialah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi setakat itu saja, terima kasih. Terima kasih Cik Amalina di atas peringatan yang sangat menarik dan juga patut diikuti oleh semua golongan remaja di luar sana. Dan saya ingin bertanyakan harapan dan juga pesanan kepada Cik Batrisya berkenaan kepada masyarakat di luar sana dan juga golongan yang sama nasib dengan Cik Batrisya. Silakan Cik Batrisya. Terima kasih Cik Atika. Harapan kami sangatlah tinggi agar program ini, yang program sebegini dapat dianjurkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Moga-moga pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti yang berhormat Wakil Rakyat dan badan-badan NGO akan lebih cakna dan prihatin serta peka terhadap golongan gelandangan yang sentiasa dipinggirkan oleh masyarakat umum. Kerana program ini, program yang sebegini sangat membantu kami dalam meneruskan kehidupan seharian. Saya selaku wakil daripada rakan-rakan yang senasib dengan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menghulurkan bantuan kepada kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Cik Batrisya di atas kata-kata yang menarik dan juga patut dicontohi oleh orang lain supaya mengambil manfaat daripada kata-kata Cik Batrisya tadi. Saya juga berharap agar projek ini dapat diteruskan dan golongan remaja dapat menarik lagi ramai golongan remaja dalam melakukan projek dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sebagaimana dalam pepatah, sebagaimana kita memperlakukan orang lain, begitulah kita diperlakukan. Oleh itu, buatlah sentiasa berbuat baik kepada orang lain kerana di akhir nanti kita akan mendapat kebaikan. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita yang sudi hadir dan memberi perkongsian yang sangat menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.